kerak tak apa mana. Tak terlebu. Okey guys, ni kita air sudah lega. Jadi kita kena rebus pasta dulu lah. Cara nak buka pasta dia, ambil ni, tengok ke atas ni. Jadi 1 2 3. Dia terbuka dah. Tapi kita cuma akan nak pakai separuh saja hari ni. Jadi agak-agak ambil separuh, pergi separuh. Sipel lalu separuh. Jadi guys, jom kita tengok api kita. Juga ais dari mana. Beres weh air kita. Alhamdulillah. 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 Boleh letak Boleh. Letak ni. Awak. Pusing ke. Lepas. Jadi rata. Lepas tu pasta ni dia 7 ke 8 minit nak masak. Tapi kita kena set time tengok. Kita akak pasta ni sebelum 8 minit sebab kita nak tekstur. Apa gitu? Apa dia kena bentuk dia gitu? Semasa anda dekat dinding tu apa? Sebab nanti dia masak dia akan turun jadi semua akan masak dengan rata. Alhamdulillah. Jadi kita nak tekstur al dente tu. Al dente tu makan tu setera lagi kat dalam. Tu sebenarnya orang Mak Saleh makan. Kita kebanyakan kita makan hok masak full masak dah. Jadi lepas dia jatuh semua dalam tu boleh start kacang. Okey, kita tambah garam sikit dalam ni. Dalam sudu dah. Lebih sikit tak apa. Lagi apa dah? Doa kuca lagi apa? Laisalah min dunillahi kasyifan. Pusing arah. Pusing arah lawe je lah putare tawa. Jadi saya lupa nak bagi tahu di episod sebelumnya saya bagi tahu doa masuk dapur. Jadi doa masuk dapur adalah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi tu maksud doa masuk dapur. Jadi insya-Allah kita kuca lawe arah je dengan zikir laisalaha min dunillahi kasyifa. InsyaAllah. Okey, pasta kita letak dah dalam bekas tu. Jadi kita nak teruskan dengan kita nak potong garlic kita. Okey, insya-Allah nak potong garlic ni. Baik, ada ke nak kerak buah ada? Baik tahu. Jadi saya ada dapat juga amalan ni daripada ustaz. Saya ustaz. Kau duduk mana baik ngajar mana? Dia mengajar di Siptaling, jadi dia bagi tahu tak ada doa khusus untuk kerak buah tapi kita boleh gunakan zikir fazabahuha wa makadu yaf'alun. Doa ambil daripada ayat Al-Quran. Fazabahuha wa makadu yaf'alun. Fazabahuha wa makadu yaf'alun. Mudah insya-Allah kita amal. Kita jangan duk balas sangat pasal amalan-amalan lagi ni. Jangan duk kata mana dalil apa dalil. Benda yang baik kita amal selagi tidak bercanggah dengan akidah insya-Allah. Baik ingat tak minggu lepas kita ada yang ada 3 sebab kenapa kena tengok video kita ni. Ingat. Tak ayat apa kesut dah. Tak ayat apa kesut. Jadi adalah orang tanya kita. Jadi minggu ni serupa juga. Nak tahu 3 sebab tu anda kena tengok sampai habis. Kali ni sungguh lah. Kali ni hak sungguh dah, tak nipu. Tak kalah tu. Tak kalah minggu lepas pun tak berlawak. Tak berlawak. Tak bohong. Tak bohong. Okey. Jadi kita kerak dah bawah ni. Jadi alhamdulillah. Kita teruskan dengan kerak air pula. Okey, baik insya-Allah. Bawel pula kerak slice-slice gitu tak? Okey, baik insya-Allah. Baik. Ya. Gafara. Baik, itu kata ada nak cerita pasal kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Pasal Nur Aiman rasa. Baik cerita kita tak habis dah itu. Nuaiman. Jadi Nuaiman ni adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nakal. Ada juga. Jadi nakal dia tu macam-macam lah, banyak kisah-kisah nakal dia. Salah satunya yang menjadi
yang menjadi kisah yang sentiasa diingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bila mana satu peristiwa Nuaiman ni Saidina Abu Bakar As-Siddiq bawa dia untuk pergi berdagang dengan seorang lagi sahabat Nabi, saya lupa nama seorang lagi tu. Seorang lagi bukan Bilal. Saidina Ali. Bukan. Bukan. Saya tak ingat nama sahabat tu, mungkin Kita akan tengok balik. kita akan tengok balik. Seorang lagi sahabat. Jadi Saidina Abu Bakar Siddiq ni bawa dua orang, Nuaiman dan seorang lagi sahabat. Jadi bila mana sampai di tempat untuk berdagang tu, Saidina Abu Bakar Siddiq pun tinggallah dua orang ni. Jadi sahabat seorang lagi tu ditugaskan untuk menjaga makanan, bekalan makanan. Dan Nuaiman radhiyallahu anhu, Saidina Abu Bakar bagi dia free roll. Tak ada tugas, ikut nak buat gawa pun. Tak, sebab Saidina Abu Bakar Siddiq tahu Nuaiman ni seorang yang nakal. Macam Nur Aiman, ikut awak lah nak agama. Ikut tuan lah nak agama Nur Aiman. Pasal dia ada angin dia ke kerana baik Nur Aiman ni? Dia ada nakal dia lah, macam-macam. Ada je terik dia. Jadi, bila mana Saidina Abu Bakar Siddiq tinggal dia, maka dia pun sampai satu masa tu dia lapar. Dia lapar dan dia minta dengan sahabat seorang lagi ni untuk makan bekalan makanan tu, nak makan lapar. Jadi sahabat seorang lagi ni dia seorang yang strict, yang mana dia strict lah, dia betul, dia pegang betul amanah Saidina Abu Bakar Siddiq bagi tahu kena jaga. Jadi dia tak bagi. Dia tak bagi Nuaiman ni. Dia takut Saidina Khalifah balik marah dia pula. Yalah, jadi dia sebagai seorang yang amanah. Jadi dia tak bagi. Jadi Nuaiman ni pun mulalah rasa nak marah. Jadi Nuaiman nak marah, Nuaiman pun pergi musim cari sekeliling tempat berdagang tu. Jumpalah satu tempat mana orang dan jual hamba. Tak, jadi jual hamba telitah lah. Kita tengok pasta mata dah. Baik, insya-Allah. Baik dek hasil ni. Boleh insya-Allah. Jadi bila mana dia pergi kepada tempat orang duk jual hamba tu, dia pun bagi tahu kepada orang jual hamba tu, aku ada seorang hamba untuk dijual. Dia ni bagus, seorang yang rajin bekerja, tetapi dia mempunyai satu aib. Jadi penjual hamba tu tanya apa dia aib dia. Aib dia bila mana orang kata dia hamba, maka dia akan tak mengaku, dia akan deny, dia akan nafi, aku bukan hamba. Tapi harga dia nak jual murah ya. Jadi orang tu pun Nuaiman ni bawa lah orang penjual hamba tu gilah untuk tengok sahabat seorang lagi ni. Bila mana pergi jumpa tu, dia bagi tahulah ni aku nak jual seorang hamba ni dengan harga murah. Jadi sahabat tu bagi tahu, aku bukan hamba. Jadi penjual hamba tu ayat tak apa, aku tahu dah mun tak akan mengaku sebab Nuaiman telah bagi tahu awal. Jadi bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu balik kepada tempat dia berdagang tu, tengok tak ada sahabat seorang lagi. Tanya Nuaiman, wahai Nuaiman, mana sahabat seorang lagi? Nuaiman bagi tahu, aku telah jual dia, wahai Abu Bakar As-Siddiq, sebabnya dia tak bagi aku makan. Jadi Abu Bakar pun cepatlah pergi tebuh balik sahabat tu. Kemudian bila balik daripada berdagang, Saidina Abu Bakar As-Siddiq cerita perkara ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sampai nampak gusi, nampak gigi. Nak ayatnya Nuaiman ni lawak. Jadi tiap kali rombongan mari untuk ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam, jadi baginda akan cerita kisah Nuaiman menjual sahabat lain ni sehingga tersenyum. Ayatnya antara cerita favorite Rasulullah. Jadi begitulah ayatnya, sahabat ni dia ada macam-macam juga. Macam-macam, ada yang nakal, ada yang strict, ada yang macam kita juga. Cuma amalan mereka jauh kalau nak banding dengan kita. Jadi pasta sudah siap. Alhamdulillah masak dah baik. Okey. Pasta alhamdulillah masak dah. Ni dah kita tarik, dia putih molek. Kita tarik ni dia putih molek. Okey, cara untuk teh dia. Cara nak teh dia. Tarik putih molek. Putih molek. Tak putih lagi tu. Okey. You panggil gapo dah tadi nak rasa gapo dah le? Adante. Gapo? Al dente. Kerah dah le. Okey, baik. Sedap. Jadi adante ni apabila kita masak pula lepas ni, dia akan masak molek lah. Dia masak sekali sebab kita
So lagi baik masalah kita ni. Maaf lah. Baiknya Gapo? kita dah kita nak ayat lah. Kita tinggal bagai pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak apa. Supaya kita ya Tinggal telur dengan cheese lah ni. telur ngaji tak apa. Kita manfaatkan apa yang ada. Jadi mana yang ada tu kita akan guna sebaik mungkin. Kalau tak ada tu kita tidak akan cari dah. Tak ada arus. Saya pun baru belajar nak kena maaf lah. Tak apa insya-Allah. Ni kos jimat lagi insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita backup plan kita pula. Kita akan goreng pasta ni jadi macam seakan carbonara goreng nama dia. Nak ejah dengan situasi tu lah. Maknanya dengan alat awak tak ada tu. Okey baik insya-Allah. Jadi jom kita kembali kepada dapur rare kita. Okey, masak dah tu. Jadi first kita akan bubur olive oil. Okay, bubuh olive oil. Terbaik tu olive oil kan. Banyak sangat dah cakap jadi. Ah. Jadi rancangan ni namanya Jadi TV. Jadi TV. Okey, kita akan kurangkan jadi. Olive oil takat tu kalau dia menutupi permukaan dia. Lepas tu kita perlukan butter. Butter ni kalau tak sekoyak tak apa, boleh kerak seluruh dari atas dia. Butter campur olive oil untuk kita nak dapatkan rasa sedikit masin di ayam tu. Tapi sebelum tu kita goreng dulu bawang putih kita tadi. Baik telur dengan kacang boleh? Boleh insya-Allah. Yes. Lepas tu air. Bersalah je ke kan api dia? Dah beres dah. Dah balik dah. Oh, kain bet. Buat pegang. Panas tu. Tak bau. Okey, bet. Beres kau belakang, bet. Jadi kita tertinggal barang tu kita akan goreng pasta ni sak kek carbonara. Jadi tujuan kita goreng air dengan bawang putih tu untuk air tu hilang rasa hanyir dan dia naik bau sedap sikit ah. Insya-Allah. Okey, jadilah dia suluh ni kita ketuk-ketuk dulu. Untuk kita nak dapat ke jadi debu lah. Jadi lada suluh ni beri sedikit rasa pedas-pedas. Kita ketuk dengan belakang pisau. Belakang pisau ni kerah. Ataupun adalah ada benda-benda kerah lagi ke. Okay, InsyaAllah jom kita masuk ke dalam kuali. Warna tu ni malak kan? Memang style cowboy gitu lah. Tapi insyaAllah sedap. Beres ke, Bet? Beres alhamdulillah. Kuat tanya beres. Okey, kita ready nak masuk ke butter ni. Satu butter. Laisa laha min dunillahi Kita. Butter ni dalam 2 sudu dah. Ayam tadi pun saya pakai bahagian dada dalam lebih kurang 2 ketul lah. Kalau ayam tu kerak 12 dalam 2 ketul ayam. Yeah. Just nice. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang saya kasih. Jadi untuk kita kawal api kecil atau besar ni, cara dia adalah kita buat gini. Bila api nyala kita buat.
Kita matikan, kemudian kita masuk balik. Tu cara Macam kalau nak kawal api kemarahan pun kita juga. api kemarahan dengan berwuduk. Kalau nak kawal api ni kita buat cara tu, api gas kena pula pusing, dan api kemarahan Nabi ayat bila kita marah kita kena duduk dulu. Bila kita nak marah kita duduk. Kalau nak marah juga kita baring. Kalau nak marah juga kita pergi ambil wuduk. Itulah yang sebaik-baik. Bila ambil wuduk insya-Allah api kemarahan tu reda. Jadi jadilah kita seorang yang pemaaf. Walafina anina. Jangan kita berdendam. Ada apa jua orang buat kesalahan, orang buat aniaya kita, buat zalim kepada kita, kita kena memaafkan. Biar Allah saja yang membalasnya. Kita sebagai manusia, kita memaafkan. Pasti ada ganjaran. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. InsyaAllah. Okey. Dia gapo pasti Sebenarnya dia sebut perasa lah. Chicken stock, lepas tu ada bahan-bahan pengawet dia. Dia tak boleh guna banyak sangat. Tak molek juga macam ada MSG. Macam Ajinomoto lah. Tapi macam sedap dia, macam bagi combine rasa-rasa dia tu. Sekejap dah kita ambil sudu. Okey, baik. Apa-apa pun saja tak boleh berlebihan. Semua benda. Saja sudu dah. Okey, jom kita. Gana baik? Betul baik. Tak boleh berlebihan dalam hidup ni. Duduk tengah-tengah insya-Allah selamat. Satu sudu, dua sudu. Satu sudu setengah ya tak? Satu sudu setengah. Okey. Tu brand ke apa tu ya? No pun boleh juga. Okey, no pun boleh. Tajuk oleh No hari ni. Dak lagi. Jangan gaduh, jangan lorak. Okey, seterusnya. Saya minggu lepas lah. Garam ni tak boleh banyak-banyak, ketagih. Sebaiknya garam Sedikit lah. Dan juga sebaik-baik garam ni dia sebenarnya selepas 10 minit masa kita masak baru dia boleh bubuh. betul. Tapi saya sudah terbiasa bubuh awal-awal ni. Ya, itu yang terbaik. Tak apa, kita bagi tahu yang terbaik. Kita mampu kita buat, kita buat. InsyaAllah. Okay, baik. Jadi kita nak masuk pasta baik dah. Alright, insya-Allah. Bismillah. Pasta ni kita tapis dah ni. Dan air dia kita tak buat dah, kita sipir sikit untuk kita nak buat dalam tu lagi. Ni pasta ni kita buat minyak sikit untuk dia kurang lekat. Pasta ni masing tu sebab tadi kita buat garam dalam air kan. Dan sedikit air pasta. Kenapa pakai air pasta? Air pasta ni dia ada rasa flavor pasta tu sebab dia kanji dia keluar. Jadi kita goreng, jadi untuk sebatikan rasa air dengan pasta dengan lada hitam saat ni. Dia tak suka Dengan Maggi susu. tak? Kalau Maggi, wax dia tu molek buai tak? Kalau nak masak Maggi, dia rebusan pertama tu kita buat dulu air dia sebab dia ada kanji-kanji dia tu. Bukan pun tak boleh makan Maggi, boleh tapi kena tak boleh lah makan hari-hari, tak juga. Darurat boleh lah. Darurat boleh lah. Jadi air kita ni lepas tu kita akan ngejah dengan masuk susu. Jadi carbonara goreng ya. Jadi kita akan goreng dia sampai air dia tu nak kering sikit. Kalau ada cheese ke apa, dia akan apa? Kalau ada cheese, dia akan jadi carbonara. Jadi carbonara ni juga ada dua. Satu klasik carbonara, dua modern carbonara. Klasik carbonara ni dia campur telur, parmesan cheese dengan sedikit black pepper dan garam. Kacang. Lepas tu dia masak pasta tu kacang lagu tu ya. Dia masak dengan tak perlu api pun tak apa carbonara ni. Dan satu lagi, this is modern style carbonara. Kita kena masuk ingredient satu lah. Jadi kalau tengok tekstur gini, kalau kita boost cheese dia akan jadi pekat sikit lagi lah. Dengan telur sebiji cukup dah. Dia akan jadi pekat sikit lagi lah. Ni kita makan supaya style Melayu sikit, dia ada kuah-kuah sikit.
Jadi hari ni kita ada Mr. Mak untuk tolong kacau-kacau pada kita. Mr. Mak ni kawan saya di Langkawi lah. Dia beach boy berjaya di Langkawi ni. Seorang rider jet ski. Kalau mari Langkawi nak cari jet ski, kontak nombor Mr. Mak. Saya akan bagi nombor Mr. Mak di bawah ni. Yeah. Tak perlu dah nak pergi Hawaii, Aloha. Langkawi sebiji super Hawaii. Betul.